Zayan 10.3 berteman kasih Selin Arifin masih lagi dalam Usrah Jiwa. Zayan X Miasa, sebuah NGO yang memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental bersama dengan Puan Anita presidennya dan juga bersama dengan Ustaz Muhammad Nordrus vice presiden kedua mereka. Dan hari ini kita bercakap mengenai stigma dan juga diskriminasi terhadap pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental yang masih lagi menebal di Malaysia. Saya juga adalah salah seorang yang pernah dilabel. Okey, jadi apa sebenarnya macam Lin sendiri, Lin pernah terkesan lah. Maksudnya memang memberi kesan yang mendalam dan juga memberi impak kepada kehidupan saya. Jadi bila bercakap mengenai bagaimana stigma dan diskriminasi dalam penyakit mental ni boleh memberi kesan yang mendalam kepada pesakit-pesakit ataupun pejuang-pejuang kita ni, Puan Anita. Boleh. Okey. Mungkin saya kongsi sikit, Elin, waktu saya sendiri bergelut 9 tahun yang lepas. Kesan kepada saya di awal fasa pergelutan tu adalah kita berasa sangat malu dan sangat takut. Kita malu sebab keyakinan diri kita ni hilang. Kita rasa sangat rendah diri. Kita rasa bahawa kita tak boleh keluar daripada kemelut dengan apa saja penyakit mental yang kita hadapi ataupun cabaran-cabaran ni lah. Sebab cabaran itu tidak serta-merta dapat dilihatkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita sendiri pun tak memahaminya sebenarnya. Jadi pertama sekali bila kita kesannya adalah ia menjadikan kita sukar dan lambat untuk mendapatkan pertolongan, rawatan dan bantuan yang kita perlukan. Jadi kita kena faham, bila kita lambat mendapatkan bantuan rawatan, ia akan lebih memudaratkan bukan saja diri sendiri, Lin, tetapi semua sebenarnya, sebab dia menjejaskan perhubungan, dia menjejaskan pekerjaan. Yalah, bila kita lambat mendapatkan rawatan, nak bekerja balik pun menjadi sukar, betul? Dan juga kita sebenarnya reinforce stigma, sebab orang di sekeliling kita akan cakap, Puan Anita kan betul, orang yang ada penyakit mental kan tak boleh bekerja, orang penyakit mental kan tak boleh sembuh, disebabkan oleh stigma tu kita sendiri internalize. Jadi sudah tentu lambat dan susah untuk mendapatkan rawatan, sebab walaupun kita mendapatkan intervensi awal ataupun kita mendapatkan rawatan kan, Lin, dia bukanlah serta-merta tu boleh terus baik ataupun terus sembuh. Sebab dia adalah satu proses sebenarnya. Sebab kita nak kena faham apa gejala kita. Betul. Dan juga yang paling penting adalah punca utama ni, dia punya crux ni apa sebenarnya. Kita mendapat penyakit mental ini kenapa? So dia punya penyebab ni utama ni kita perlu address this issue first. Dan kemudian kita nak memperbetulkan gaya hidup dan sebagainya. Itu perlukan masa tau. Dia bukan sesuatu yang yalah, kita macam Ustaz selalu kata, kita nak implement habit pun 40 hari contohnya kan. Jadi bayangkan saya nak memperbetulkan gaya hidup saya, nak tidur awal tu pun, Lin, ya Allah, Tuhan je yang tahu seksanya nak tidur 10 malam ni, Ustaz. Sebab sebelum ni tidur 1-2 pagi kan. Kita nak tune balik diri, nak tidur 10 malam tu pun susah. Jadi untuk nak memperbetulkan gaya hidup tu jadi susah. Keduanya, bila kita ni, kalau saya nak mewakili Miasa lah, dia sebenarnya counterproductive. Bila kita terus-menerus stigmakan orang, NGO seperti kami ni yang berusaha ni sekeras-kerasnya di komuniti ni, kan susah untuk kami apabila kita terus-menerus ada stigma. Jadi kalau boleh kita menimba ilmu, kita jangan ataupun mudah dan cepat menghukum. Kita datang daripada satu, orang kata, sifat yang maybe I don't know everything. Ada possibility that there are different ways of thinking about this kan. Dan kita perlu menimba ilmu, kita perlu berinteraksi dengan individu yang hidup dengan penyakit mental supaya kita tahu sebenarnya cabarannya bagaimana. Individu ini bersifat begini kenapa? Tingkah lakunya begini kenapa? Macam Ustaz kata tadi, jangan ikut rasa-rasa, jangan ikut dengar-dengar. Tetapi kita sendiri yang bertanya, kita sendiri yang berinteraksi, dan ini kita namakan contact based education. Dan di situlah kita dapat mengurangkan stigma dan macam Lin katakan tadilah, kalau boleh menghapuskanlah stigma ni selama-lamanya. Tapi inilah kesannya sebenarnya, dan akhirnya apabila kita tidak mendapatkan bantuan, kita bergelut bersendirian, kita akan merasa putus asa, Lin. Kita akan merasa tidak ada jalan keluar. Kita akan rasa bahawa kita seorang-seorang je dalam dunia yang ada penyakit ini. Dan kemudian suicidal thoughts ataupun pemikiran untuk membunuh diri ini akan hadir, which is very intrusive. Sebagaimana kalau kita demam, kita batuk sesama dan sebagainya, tak boleh nak tahan. Begitu jugalah dengan pemikiran begini, yang kalau kita tidak mendapatkan intervensi, ia adalah sesuatu yang sangat kompleks dan mungkin kejadian-kejadian na'udzubillah yang tidak diingini boleh berlaku, iaitu bunuh diri. Jadi inilah yang kesan yang
bagi saya sangat mendalam yang kita perlu prihatin. Itu dia kan. Memanglah bila kita sendiri rasa macam tak jumpa jalan keluar, rasa macam stuck there kan, rasa macam miserable sangat. Hopeless. Okay, hopeless sangat, betul. Kita pernah trap, Lin pernah trap juga dalam situasi itu. Okey, kejap je lagi. Apa yang semestinya Ustaz kita lakukan sebagai seorang Muslim ni untuk kita kurangkan stigma ini? Okey, kejap je lagi. Terus bersama dengan kami di Zayan, Destinasi Nasyid Anda.